Masjid Tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih buat yang berhormat Puan Speaker yang memberikan peluang kepada Masjid Tanah untuk sama-sama berbahas pada petang ini. Pada 2 minggu lepas, Yang Mak Berhormat Tambun telah pun membentangkan Belanjawan 2025. Selama 3 jam beliau berdiri dan pelbagai kejayaan yang Kerajaan Madani kongsikan. Biasalah jika ekonomi lazimnya bercakap tentang soal pertumbuhan, inflasi dan juga kadar pengangguran yang dijadikan sebagai ukuran. Dan seperti contoh, Malaysia kononnya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan inflasi rendah serta kadar pengangguran yang terkawal. Tapi hairan bin ajaib dengan apa yang dibentangkan, sepatutnya apabila kita mendengar ini kita akan rasa seronok, akan rasa gembira dan juga akan rasa positif. Tetapi malang sekali, ramai rakyat di Malaysia ini tidak dapat merasai limpahan kejayaan tersebut. Mereka tak berasa yang betul. Kenapa berlaku keadaan begitu? Belanjawan 2025 ini sangat penting. Rakyat ingin tahu apakah manfaat yang akan diterima oleh rakyat secara langsung dalam kesejahteraan kehidupan mereka. Konon inflasi yang dilaporkan rendah, tetapi ianya tidak seiring dengan harga barang yang semakin mahal. Sampaikan ada rakyat merasakan bahawa kerajaan ini terlalu banyak yang nak dibuat, tetapi rakyat tak merasainya. Tidak tahu bagaimanakah silapnya. Adakah dari silap implementasi ataupun dari segi komunikasi. Dan seeloknya saya pohon yang berhormat ataupun yang berhormat Menteri Timbalan Menteri ataupun semua yang terlibat eloklah pergi ke bawah, turun ke bawah, dengar sendiri denyut nadi rakyat dan bukannya hanya membuat jualan madani, jualan murah madani yang mana jual ayam seekor RM10 tapi ayamnya kecil macam burung puyuh yang berhormat Puan Speaker. Dan belum lagi kita cakap tentang soal beras yang hilang, yang tak dijumpai, hanya jumpa sewaktu pelarian kecil. Tapi waktu time biasa memang tak dapat dikesan di mana agaknya beras hilang. Jadi sebab itulah saya juga ingin menyentuh tentang pengkelasan B40, M40 dan juga T15. Kerajaan perlu berhati-hati dalam mengkategorikan siapa yang tergolong di dalam T15 ini. Ini bukan soal mempertahankan golongan maha kaya yang sebenarnya kita nak pertahankan golongan yang disangka maha kaya walau sebenarnya mereka bukanlah maha kaya. Seperti contoh, ada suami isteri bekerja guru gaji RM6,500 dan mereka tergolong dalam T15 dan mereka duduk di Kuala Lumpur ataupun Putrajaya, maka mereka dianggap sebagai maha kaya. Tetapi sekiranya mereka mendapat gaji yang sedemikian, RM6,500 suami dan isteri, suami RM6,500, isteri pun RM6,500, mereka duduk contohnya di Great ataupun di Masjid Tanah, mereka boleh sifatkan sebagai golongan maha kaya. Bagaimana kerajaan boleh memastikan keadilan dalam menentukan pemberian subsidi berdasarkan disposable income dengan izin? Seorang yang bergaji RM10,000 mungkin akan membelanjakan sejumlah wang yang banyak untuk membayar hutang-hutang rumah ataupun harta mereka yang lain sehingga baki disposable income mereka hanya tinggal RM2,000 untuk dibelanjakan. Manakala seorang lagi yang bergaji sama RM10,000 tapi mengamalkan penjimatan dan menyimpan wang tersebut untuk simpanan hari tua dan mungkin mempunyai disposable income yang lebih banyak. Adakah ini bermakna dia tidak layak untuk mendapat subsidi manakala yang tadi akan mendapat subsidi? Ini akan menyebabkan ketidakadilan kepada golongan sebegini kerana mereka menjalani kehidupan yang berjimat cermat dan menyimpan untuk simpanan hari tua mereka. Begitu juga dengan subsidi pendidikan. Saya tidak setuju sekiranya diwujudkan perbezaan untuk mengasingkan pelajar daripada golongan miskin dan juga daripada golongan kaya. Ini amat tidak membantu perkembangan anak-anak kita yang sepatutnya dibenarkan mereka untuk bergaul dengan sesiapa saja tanpa mengira latar belakang agama, bangsa dan juga taraf hidup anak-anak kita. Biarlah anak-anak kita mendapat pengalaman melalui persahabatan tanpa mengira latar belakang masing-masing kerana ia amat penting demi masa depan dan juga demi pembangunan karakter mereka yang mana dapat membantu mereka menyesuaikan diri terutama sekali apabila mereka berhadapan di alam pekerjaan dan juga kehidupan dewasa kelak. Puan Yang di-Pertua, hak untuk mendapatkan kesihatan juga adalah hak setiap rakyat dan sememangnya menjadi tanggungjawab kerajaan untuk menyediakannya. Jika Yang Amat Berhormat Tambun bimbang sangat golongan maha kaya akan mendapat subsidi kesihatan awam, percayalah golongan maha kaya ini tak pergi pun dekat hospital yang terpaksa hospital awam untuk beratur berjam-jam, tunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan ubat demam, ubat batuk dan sebagainya. Pasti mereka akan memilih hospital swasta. Sebab itulah, walau bagaimanapun kita bimbang sekiranya kerajaan mahu menghadkan subsidi kesihatan kepada golongan tertentu, kelak ada yang tercicir kerana disangkakan maha kaya. Walaupun sebenarnya bukan. Khususnya untuk kepada golongan M40. Dan golongan M40 ini sering salah
disalah anggap sebagai mahakaya. Mereka juga pembayar cukai namun seringkali tercicir daripada menerima bantuan ataupun keistimewaan daripada pihak kerajaan. Yang Amat Berhormat Tambun, saya ingatkan supaya jangan tersalah sasar. Konon nak tembak T-15 tapi M40 pula yang terkena peluru sesat madani. Tambahan pula, ada setengah kepakaran yang tidak ada di hospital swasta tapi cuma ada akses di hospital kerajaan saja. Oleh yang demikian adalah lebih baik sekiranya akses kesihatan ini tidak dihadkan kepada golongan tertentu tetapi ditambah baik untuk semua rakyat Malaysia. Bagi penyasaran subsidi petrol, saya menegaskan agar satu kajian terperinci dibuat mengenai mekanisme yang terbaik untuk mengelakkan ketirisan. Menggunakan kad pengenalan bagi mengisi minyak dikuatiri akan disalahguna oleh ramai pihak dan menyusahkan pengguna. Kad pengenalan pula boleh digunakan oleh sesiapa saja dan proses pengesahan identiti di stesen pam petrol boleh menjadikan perkara yang amat remeh dan juga melecehkan. Oleh demikian, saya mencadangkan agar kerajaan mempertimbangkan subsidi melalui tunai ke akaun bank mereka yang layak dengan syarat amount tunai tersebut boleh ditingkatkan sekiranya harga minyak dunia melambung tinggi ataupun naik secara mendadak. Ini penting bagi mengelakkan shock inflation ataupun inflasi yang naik secara tiba-tiba. Tuan Yang Pertua, berikan saya ruang untuk menyentuh tentang soal SSPA yang mana ia akan mula dinikmati oleh semua pejabat awam Disember ini. Ketika ini lebih 1.4 juta kaki tangan awam berjawatan tetap sedang menandatangani option untuk beralih daripada sistem saraan SSM kepada SSPA. Namun untuk pejabat awam berjawatan tetap, bagaimana pula dengan penjawat awam yang berjawatan kontrak ataupun lebih tepat lagi kontrak of service yang sumbangan mereka sama saja seperti pegawai penjawat awam berjawatan tetap. Saya difahamkan tiada satu penerangan pun dibuat oleh JPA kepada penjawat awam kontrak. Benar ataupun tidak? Ini adalah satu yang tidak adil kepada mereka sedangkan tiada perbezaan daripada segi tugas dan juga tanggungjawab yang mereka lakukan dengan penjawat awam tetap. Dalam isu yang sama, saya juga ingin bertanya kepada kerajaan, apakah dasar penyerapan penjawat awam kontrak kepada tetap masih sama? Iaitu mereka perlu berkhidmat lebih 15 tahun. Pandangan saya dasar ini perlu diubah kerana seperti yang saya katakan tadi, penjawat awam kontrak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sama seperti penjawat awam tetap. Jadi saya cadangkan tempoh ini dikurangkan daripada 15 tahun pergi kepada 7 tahun saja. Mereka ini mempunyai kemahiran yang cukup kompeten, memahami semua dasar dan perkeliling kerajaan dan yang paling penting, tidak perlu lagi nak kita latih mereka untuk mereka melaksanakan pekerjaan mereka. Untuk itu, saya mohon Menteri jelaskan berapa ramai kaki tangan awam berjawatan kontrak servis diserap kepada penjawat awam tetap. Adakah masalah untuk mereka diserapkan sebagai penjawat awam tetap selain daripada dasar yang mewajibkan mereka untuk berkhidmat selama 15 tahun? Bagi penjawatan kontrak yang perlu ikut syarat SSPA, SPM perlu wajib kredit bahasa Melayu. Jika tidak, apalah nasib pada mereka yang berjawatan kontrak yang tidak dapat ikut kelayakan SSPA tersebut? Adakah mereka diberhentikan jika kontrak mereka tamat? Siapa mereka ini? Ikutkan kepada pemandu-pemandu yang mereka berada di dalam grade rendah yang sebelum ini menggunakan hanya kelayakan PMR, penilaian menengah rendah. Tetapi bila skim SSPA dinaikkan kepada SPM, jadi kesannya kepada kaki tangan awam kontrak yang tak memenuhi kriteria SSPA khusus jawatan yang jumut. Yang Berhormat Datuk Speaker, saya juga ingin menyentuh institusi Parlimen, sebuah institusi yang kita panggil di Dewan yang mulia ini. Akta Perkhidmatan Parlimen, ringkasnya PSA. Apakah perkembangannya? 2-3 bulan lepas saya dengar Tan Sri Yang Di-Pertua menyoalkan kenyataan di media masa bahawa RUU PSA akan dibawa dalam mesyuarat ketiga iaitu mesyuarat kali ini. Kesian saya pada Tan Sri Yang Di-Pertua jika kerajaan terus mengelak untuk membentangkan RUU ini. Apa sebenarnya masalah ini untuk dibentangkan? Saya difahamkan Kabinet telah setuju dengan MGM yang disediakan oleh pihak Bahyu. Malah perkara ini telah dilakukan oleh mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahyu Tan Sri Dr. Wan Junaidi yang sekini Tuan Yang Di-Pertua Sarawak sebagai Menteri JPM, saya sebagai Timbalan Menteri pada ketika itu, dan saya difahamkan di kaki tangan Parlimen tiada masalah untuk menerima PSA ini dengan syarat mereka mendapat manfaat yang sama atau lebih baik daripada apa yang mereka perolehi pada ketika ini. Saya ingin ingatkan kerajaan bahawa Parlimen
Bukan hanya mempunyai kira-kira 400 kaki tangan saja, ia harus juga dicampur dengan 222 ahli Dewan Rakyat dan 88 ahli Dewan Negara, 7 Dewan Negara. Ahli Dewan Rakyat saja menghabiskan masa lebih 100 hari di Parlimen, bukan hanya hadir sekitar sewaktu sidang di Parlimen, tetapi menghadiri mesyuarat jawatan PAC dan juga JKPK. Dan seterusnya, saya ingin menyentuh tentang soalan PAC. Yang Amat Berhormat Tambun dalam ucapan juga menyebut PAC mengumumkan peruntukan RM 180 juta berbanding 2024 yang berjumlah 168. Tapi saya ada sedikit sanksi yang mana jumlahnya tersebut yang akan saya bahaskan dalam jawatankuasa kelak. Cuma saya ingin penjelaskan sebagai fungsi PAC kami memerlukan sumber khusus untuk mereka ini melaksanakan lawatan kerja ke luar negara untuk menambah ilmu. Kalau saya tak pergi tak apa, yang betul, tapi biarlah jawatankuasa saya pergi untuk mereka menimba ilmu dan sebagainya. Dah 10 tahun sejak daripada 2014 PAC tidak keluar negara dan saya hanya mendengar JKPK lain saja yang berpeluang keluar negara. Dan seterusnya saya ingin menyentuh tentang tata kelola good governance, Tuan Yang Ketua. Fashion Valley, dikala usahawan-usahawan Malaysia sedang bergelut untuk meneruskan perniagaan masing-masing, dalam kepayahan mereka nak mendapatkan bantuan, sokongan dan dokongan daripada pihak kerajaan, tiba-tiba negara digemparkan dengan isu 43.9 juta khazanah dan juga PNB, iaitu melalui Fashion Valley. Menjadi gurauan di sosial media, musim ini Muslim minta maaf. Dengan pasangan suami isteri minta maaf, yang mana atas kerugian, cukup ke dengan minta maaf? Cukup ke dengan menyatakan, oh kami kecewa, kami kesal dengan diri, kami kecewa dengan penyudahannya begini? Cukup ke dengan apa yang mereka lakukan kepada kerugian kepada khazanah dan juga ni? Dan juga PNB. Sebagai confession, mereka telah mengecewakan ramai pengikut-pengikut mereka dengan kehidupan gaya hidup mewah mereka ditunjukkan dalam sosial media, handbag 1 bilik. Tapi sekarang saya tengok dah tak ada dah padam dah posting tu, Yang Berhormat Speaker. Dan saya dengar jawapan Yang Berhormat Menteri ketika menjawab soalan daripada Yang Berhormat Puchong. Adakah patut Yang Berhormat Menteri menjawab kerugian 40 juta itu amatlah sedikit, amatlah kecil berbanding dengan keuntungan yang dibuat oleh khazanah dan PNB? Tidak sepatutnya jawapan diberikan oleh Yang Berhormat Menteri. Kerana apa? Dengan 40 juta kerugian itu boleh membantu puluhan ribu anak muda di luar sana dengan mengusahakan pelbagai perniagaan yang mana mereka sukar untuk mendapatkan perniagaan. Dan tidak wajar seorang menteri menjawab seumpama begitu. Sebab itulah saya ingin dapatkan persoalan berkaitan dengan Fashion Valley ini. Yang Berhormat Pendang. Saya tak ada masa. Tak ada masa. Duduk pendang, saya tak ada masa. Apakah valuation yang digunakan oleh khazanah PNB semasa melabur dalam Fashion Valley itu? Apakah justifikasi mengapa memilih Fashion Valley dan bukannya Grab pada ketika itu? Dan yang kedua, apakah sebahagian dana yang diterima ini digunakan untuk bayar gaji pengasas Fashion Valley iaitu Dak dan Lilit, dan berapakah gaji pengurusan tertinggi dan ahli lembaga pengarah Fashion Valley Dak dan Lilit? Dan yang ketiga, apakah peranan wakil khazanah ataupun PNB dalam bot Fashion Valley dan mengapakah mereka tidak memainkan peranan untuk menjaga pelaburan yang dibuat? Masih lagi tentang tata kelola. Izinkan saya menyentuh tentang pelaburan tanah berhad yang perlu perhatian segera oleh pihak kerajaan. Terdapat beberapa penjelasan yang saya inginkan. Pertamanya berkenaan dengan pemberian special payment kepada CEO PHB bernilai RM210,000 walaupun KPI hanya mencapai 42%. Apakah justifikasinya? Yang kedua berkenaan dengan tajaan ke Bali 200 orang kaki tangan. Bagus, nak menghargai kaki tangan kita, bagus. Ini patut diikuti oleh ramai majikan. Tetapi dalam keadaan ekonomi syarikat yang mencabar, mereka boleh mengadakan pencucian mewah untuk semua, tapi dah dibatalkan apabila mereka cerita itu meletus di dalam sosial media. Dan berkenaan dengan isu penajaan majlis makan malam alumni sekolah yang mana CEO adalah alumni kepada sekolah yang terbabit dan menaja RM50,000. Ada kepentingan di situ. Jadi saya harap ianya dapat dijawab. Dan saya rasa itu saja. Yang paling penting, sebagaimana Yang Berhormat sebelum saya bercakap tentang tata kelola yang balik good governance, dan juga kita nak tengok duit rakyat ini haruslah dibelanjakan dengan baik dan bukannya sembrono saja, yang harus dipikul oleh semua yang diberikan amanah dan tanggungjawab. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sekian daripada Masjid Tanah. Terima kasih Yang Berhormat.